Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you so much guys kepada yang telah subscribe kepada channel aku and yang mana telah like semua konten aku. Aku nak cakap thank you so much for your support. And jangan lupa guys untuk follow aku punya social media juga. Aku punya Instagram, aku punya TikTok account, sebab aku akan upload konten-konten aku dekat sana juga. So korang boleh follow. And untuk channel YouTube aku ni, jangan lupa untuk subscribe macam biasa. And jangan lupa untuk tekan the bell notification kat bawah. Okay, thank you so much, I appreciate your support. Itu akan membuatkan aku lagi semangat untuk share konten-konten yang menarik untuk korang. So, tanpa membuang masa lagi, let's go carry on dengan untuk konten yang malam ni. Okay, untuk konten malam ni adalah mengenai satu kisah benar. Dan kisah benar ni adalah satu kisah yang amat menyedihkan lah, aku boleh cakap. And dengan benda ni aku boleh relate lah. Aku boleh relate rapat dengan diri aku sendiri. So, let's go guys, let's carry on. Kisah benar hari ini. Alright, so seperti kita tahu, anak ataupun cahaya mata adalah satu rezeki ataupun anugerah yang teramatlah indah yang diberikan oleh Tuhan. So daripada situ kita perlulah bersyukur apabila kita ni dikurniakan rezeki yang teramat indah seperti itu. Okay, so kisah benar malam ni dia ada related dengan seorang anak dan juga kedua ibu bapanya lah. Okay, cerita dia adalah mengenai sepasang suami isteri. Okay, suami yang bernama Nicholas Husted dan isterinya yang bernama Samantha Moreno Rodriguez. Mereka adalah pasangan suami isteri yang muda lagi dan mereka tinggal di San Jose di California di Amerika Syarikat. Dan mereka mempunyai seorang anak yang bernama Liam Husted. Dan Liam ni dia adalah seorang kanak-kanak autistik. So dia penghidap autism lah. Dan walaupun Liam ni dia adalah seorang kanak-kanak autistik, tapi dikatakan bahawa dia adalah seorang yang teramat cerdik dan juga bijak. Dan Liam ni dia lebih rapat dengan ayahnya berbanding dengan ibu dia sendiri. Disebabkan ayahnya memang sentiasa rajin untuk melayan kerana Liam ni. Dia tahu yang Liam memerlukan perhatian. Macam biasalah kita tahu kanak-kanak kan, mereka memerlukan perhatian. So Nicholas sukalah melayan kerana Liam ni. Dan Liam ni adalah seorang yang amatlah bertenaga dan juga aktif. So dia pun kerap bermain dengan ayahnya. Tapi kan guys, dalam kehidupan harian mereka ni, Nicholas dan Samantha mereka sering bertengkar. Hampir setiap hari mereka berkelahi je. Okay, mereka berkelahi disebabkan masalah terapi dan juga penjagaan anak mereka itu. Tapi kalau nak fikir balik, mereka patut tahu bahawa untuk menjaga seorang anak yang mempunyai penyakit autistik adalah tidak mudah dan ia memerlukan satu tahap kesabaran yang amat tinggi. So, kisah benar ni bermula pada 24 Mei tahun 2021, beberapa bulan yang lepas. Tak lama guys. Okay, ia berlaku apabila Nicholas dia pulang ke rumah setelah selesai bekerja dan dia dikejutkan dengan satu nota perpisahan yang ditinggalkan oleh isterinya. Dan dalam nota tersebut, isterinya Samantha telah memberitahu Nicholas bahawa dia dan Liam telah pindah keluar dari rumah untuk mencari tempat kediaman yang baru. Yang peliknya is Samantha tidak beritahu apa-apa sebab mereka keluar daripada rumah mereka tersebut. Pada awalnya Nicholas dia memang betul-betul terkilan lah, sebab yelah suddenly kau punya isteri dengan anak pindah keluar kan, tanpa apa-apa sebab kan. And bagi tahu melalui surat pula tu, tak ada nak call ke tunggu dia balik kerja ke at least kan. So Nicholas pun kalau macam biasa orang akan buat laporan lah tentang kehilangan ahli keluarga. Tapi Nicholas dia tak nak merumitkan keadaan, so dia macam biarkan dulu tanpa membuat sebarang laporan kepada pihak polis. Lagi satu, Nicholas ni dia adalah seorang yang sentiasa berfikiran positif. Dia tak ada nak fikir negatif lah, macam apa-apa benda buruk akan jadi ke apa kan. Dan Nicholas ni dia percaya bahawa Samantha ni dia adalah seorang ibu yang penyayang. So dia fikir mustahil lah kalau Liam nak diapa-apakan oleh Samantha. Tapi kan guys, beberapa hari kemudian Nicholas tidak dapat apa-apa berita ataupun kabar angin daripada isterinya. Dia tak dapat apa-apa update pun.
diorang tinggal kat mana, Liam sihat ke tak sihat. So disebabkan itu Nicholas telah mengambil keputusan untuk membuat laporan bahawa Samantha dan juga Liam telah kehilangan. Pada mulanya dia tak nak buat laporan lagi, tapi apa yang terdetik kepada dirinya untuk membuat laporan adalah apabila dia gagal untuk menghubungi Samantha. Dia telah bercuba berkali-kali untuk kontak Samantha ni, tapi tak dapat apa-apa jawapan ataupun feedback. So itu telah membimbangkan dia dan dia terus membuat laporan. So sampaikanlah pada 28 Mei 2021, selepas segala laporan dibuat, pihak polis membuat kerja mereka. Pihak polis telah menerima satu berita ataupun maklumat tentang penemuan satu mayat budak lelaki yang ditemui dalam keadaan telanjang. Okey, lokasi tempat mayat yang dijumpa tu adalah di kawasan pendakian gunung dekat kawasan Nevada berhampiran dengan Las Vegas. So menerusi pemeriksaan awal ke atas mayat budak lelaki tersebut, mereka jumpa ada bekas-bekas bengkak dan juga lebam di bahagian badan mayat tersebut. Dan satu lagi perkara yang telah dipastikan oleh mereka adalah mayat budak lelaki tersebut telah dicederakan dan dibunuh di tempat lain. Selepas itu dia telah dibuang di tempat yang lain. Oh, tak tahu tu apa, kejam gila weh. So selepas segala siasatan yang telah dijalankan, 2 minggu kemudian pihak polis telah mendapat mengenal pasti identiti mayat budak lelaki tersebut. Dan mayat budak lelaki tersebut adalah Liam Hastert. Jadi pengenalpastian tersebut telah berjaya daripada hasil maklumat rakan Samantha apabila dia telah melihat lakaran wajah mayat budak lelaki tersebut. So dia kenal, dia cam bahawa budak itu adalah Liam Hastert. Dia terus membuat laporan kepada polis. Berdasarkan siasatan yang telah dijalankan oleh pihak polis, Samantha dan Liam didapati mereka bermalam di sebuah motel, iaitu malam sebelum kejadian pembunuhan tersebut. Dan juga Liam dipercayai mati dicekik dan dipukul oleh ibu kandungnya sendiri. Mengenai Samantha pula, dia berjaya ditangkap pada 8 Jun 2021 di sebuah hotel. Tapi apa yang terjadi lepas ni kan guys, satu benda yang tak diterima lah. Okey, apabila Samantha ditangkap oleh pihak polis, time tu dia sedang bersarapan di sebuah hotel dengan seorang lelaki yang baru dikenali olehnya. So kau boleh fikir tak, macam mana kau boleh relax, santai makan breakfast dengan jantan baru kau selepas apa yang telah dibuat, iaitu membunuh anak kandung dia sendiri. Aku tak tahu apa sel yang hidup dalam otak dia ni. So selepas kena tangkap, Samantha akhirnya dia mengaku bahawa dia telah membunuh anak kandung dia sendiri. Dan lagi satu benda yang tak boleh terima is sebab dia membunuh Liam. Okey, sebab dia membunuh Liam adalah disebabkan dia tidak tahan lagi dengan tingkah laku Liam yang sentiasa menangis walaupun sudah dipujuk berkali-kali. Come on lah. Plus Liam tu adalah seorang kanak-kanak and dia ada condition, iaitu dia adalah seorang kanak-kanak yang ada penyakit autism. Takkan tak tahu dia memerlukan perhatian, dia selalu nak kena ada communication, kena ada interaction. Tapi apa yang telah dibuat oleh Samantha, membunuh anak dia sendiri. Kalau betul lah dia tak boleh tahan dengan tingkah laku Liam, kenapa dia bawa Liam sekali? Kenapa dia tak tinggalkan Liam bersama Nicholas yang lebih pandai dan juga bersabar untuk melayan kerendah Liam? Dan Liam pun dia lebih rapat dengan ayahnya sendiri. So kenapa nak sampai macam ni, sampai membunuh anak kandung dia sendiri? Aku ulang guys, anak kandung sendiri tu. Dan pada masa yang sama, Nicholas pun dia ada mengeluarkan kenyataan bahawa dia teramat terkejut dengan apa yang telah terjadi, sebab sepanjang perkahwinan dia bersama Samantha, dia kenal Samantha ni sebagai seorang yang penyayang dan tak pernah ada tingkah laku panas baran ataupun bersikap kasar, lagi-lagi terhadap anak mereka sendiri. So disebabkan itu, Nicholas dia ternyata teramatlah sedih sebab kehilangan anak dia yang tersayang tersebut. Walau bagaimanapun, Nicholas dia menyatakan bahawa dia sentiasa rasa yang Liam sentiasa ada di sisinya all the time. So dia boleh rasa lah, sebab mungkin daripada connection yang dia telah build dengan Liam tu, so diorang boleh rasa lah that connection lah. Dia punya sayang terhadap anak dia sendiri tu yang dalam keadaan begitu hanya dia seorang yang faham. Dan mungkin Liam pun faham bagaimana perasaan ayahnya itu. So buat masa sekarang, kes ini masih dalam proses perbicaraan. So aku harap
keputusan yang akan keluar nanti adalah keputusan yang sewajarnya lah. Sebab aku rasa aku memang tak boleh brain doh dengan seorang ibu yang berperangai macam ni kan. Sebab aku boleh relate dan aku rasa korang pun boleh relate jugalah. Okay, macam aku tak ada anak lagi, tapi aku ada anak buah, aku ada ramai anak buah, and kita boleh tahu mereka lagi-lagi dalam umur yang macam tu kan, mereka memerlukan perhatian tau. Okay, whenever they do something, diorang nak kita ada that interaction dengan mereka sendiri. And itu interaction dengan communication itu adalah penting untuk mereka grow. Sebab kalau tak ada communication atau interaction antara seorang orang dewasa dan juga kanak-kanak, nanti ada problem nanti. So kita nak kena build that connection dengan kanak-kanak ni. And of course yang korang dekat luar sana yang mana ada anak tu, aku rasa korang boleh relate, yang memang teramat rapat lah dengan korang. So kalau korang ada anything yang nak cakap tentang kisah ini, korang boleh tinggalkan dalam komen. Korang boleh cakap apa-apalah, macam mana korang handle kalau korang berada dalam situasi macam Nicholas dan Samantha ni. Apa yang korang boleh suggest. Sebab kanak-kanak mempunyai masalah ataupun mempunyai penyakit autistik ataupun autism ni, dia adalah amat common. Dan aku rasa dekat negara kita ni ada banyak perbadanan ataupun NGO yang boleh membantu dalam kes macam ni. So if you guys like have any ideas ke apa, and korang boleh just leave down in the comments below, and luahkan apa yang korang rasa lah. So alright, sampai sini saja kisah benar untuk hari ni. Aku harap korang enjoy dengan konten aku, dan juga jangan lupa untuk like video ni, jangan lupa untuk subscribe kepada channel aku. Kalau korang suka konten aku, please share kepada kawan-kawan korang, family korang. Aku really appreciate the support. And lagi sekali, jangan lupa untuk follow aku punya social media yang lain. Aku punya Instagram, aku punya TikTok. Sebab dekat situ aku akan aktif untuk upload aku punya konten yang ada dekat YouTube ni, dekat sana juga. Okay, dan kepada siapa yang baru first time tengok video aku ni, jangan lupa subscribe guys. Okay, thank you so much for the support. I will see you in the next video. As always, never stop creating guys. Take care, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye guys.